benda. Okay, so boleh nampak kan? Skrin saya boleh nampak? Boleh, sir. Alright then. So kita continue dengan yang satu lagi. Kita nak buat sikit lah. Kita explore sikit apa dia, apa outer generation HTML, CSS dengan JavaScript. Apa kita nak buat dekat sini? Kita buat simple apps lah, mobile app. Nama dia apa ni? Kita buat product inventory, product inventory tu tahu tak? Inventory tu ialah dia punya kuantiti barang dekat dalam store. Kita nak kena track supaya apa, kita tahu bilangan dia, dan kita boleh buat keputusan sama ada kita nak buat reorder ke. Reorder tu maksud dia nak tambah stok lagi ke, supaya apa, nanti bila dekat dalam stok tu sama ada kita nak supply dekat, tak kisahlah kan, dekat stok tu mungkin kita nak masukkan dekat kedai runcit ke. Kalau kita ada kedai runcit, taruh dekat shelf kan, dekat tempat apa nama, dekat tempat shop punya shelf tu kan. Dia punya rak-rak tempat ni kan, dekat kedai runcit tu. Ataupun mungkin nak supply pergi dekat apa, klien ke kan, hantar dekat kedai runcit lain ke kan. So basically kita buat tracking lah produk punya quantity. Contoh kalau katalah kita punya reorder point tu maksudnya dia punya level yang kita kena buat order, new order. Contohnya kita punya minimum level reorder quantity. Okey, katalah 10. Ini kurang daripada 10 item tu kita kena buat reorder. Tambahan lah, replenishment. Maknanya kita tambah barang. Mungkin ada yang 50 barang dia punya reorder point. Jadi kurang daripada 50, 49 lagi tinggal kan. Jadi kita kena tambah lagi. Reorder pun ada dia punya order quantity, mungkin 100 ke, 200 ke, dia punya pekatan ke, tak kisahlah kan. Tapi yang penting sekarang ni product inventory ni, untuk kita nak track dia punya produk quantity level supaya kita boleh decide sama ada buat new order ke, ataupun kita tunggu sampai dia punya quantity dia turun. Itu maksud dia. So awak boleh guna sekarang ni saya tak boleh guna ChatGPT, tapi saya tunjukkan dekat awak macam mana nak guna ChatGPT. Okay, awak pergi dekat apa tu, browser, awak type OpenAI, OpenAI. Boleh nampak tak saya punya tu? Saya dah record ke belum ni? Saya check ni. Okay, dah record dah. So pergi dekat ChatGPT dekat sini, kat bawah ni, ataupun awak sign up pun boleh juga. ChatGPT awak sign up, awak kena login tau sebenarnya. Login pakai Google punya login. Pergi dekat sini, sign up, login pakai Google punya login. Saya tak boleh masuk. Saya tak tahu kenapa saya tak boleh masuk. Saya try dulu tengok dia boleh masuk ke tak. Boleh pun. Okey, tak apa. Maknanya saya boleh masuk jugalah. Okey, tak ada masalah. Okey. So kalau tak boleh masuk, kita just proceed je. Kalau tak, tadi saya guna Open AI pakai Opera. But anyway, boleh. So sebelah kiri, nampak tak dia, saya punya screen ni? Nampak ke tak nampak? Screen saya share ke dah? Belum. Dah share screen ke belum? Dah, sir. Dah. Dah share kan? Alright then. Okay, so kita terus pergi dekat sini, ChatGPT. Minta maaf sebab sekarang saya lupa. So pergi dekat bawah ni, awak try type hi and then tekan enter. Begin puzzle. Verify that you are human. Macam-macam pula ni. Use arrow to move the person to the icon indicated by a colored circle. Oh, yang ini macam mana ni, match this colored circle. Use the arrow to move the person to the icon indicated. Mana ni? Indicated by the colored circle. Use arrow. Apa ni?
Dia cuma Dia pergi ke roket sir. ha? Dia suruh apa? Anak panah pergi ke roket. Pergi dekat roket. Mana roketnya? Oh, pergi dekat situ kan. Betul lah ni kan? Sampai kan? Okay. Pelik lah macam-macam. Okay, verification. Bagus jugalah. Kan? Okay, hal itu dia akan bagi kita respon. Dia kata, hello, how can I assist you today? So, maksud dia apa? You dah ada interaction. So, sekarang kita nak create apa? Simple punya mobile app. Kita taruh dulu mobile apps. Huruf kecil mobile apps. So, tapi not just mobile app. Tapi kita nak buat apa? Tadi apa? Product inventory kan? Product inventory. So ni yang kita nak buat ni. Okay, tapi kita kena kita kena bagi proper request. So kalau katalah kita nak request explain product inventory, contoh dekat sini enter, kena buat lagi. Peliknya dekat situ pula. Okay. Alright then. Okay, so dia kata apa? Dia akan explain. Takkanlah setiap kali nak kena, dia suruh upgrade, dah minta duit lah. Okay, anyway, so maknanya dia generatekan something untuk kita lah kan. Okay, so sekarang ni kita nak guna yang tadi tu. Saya just pakai aja dekat sini. Saya tekan, saya just copy pun boleh juga. Saya just copy, pergi dekat sini. Nak explain sekarang, bukan explain lagi, tapi nak suruh dia create. Okay, so dekat sini product inventory, lepas tu inventory je lah, inventory. Okay, tak payah product inventory dah, inventory system data entry. Okay, tak apa, inventory mobile app. Okay, mobile app. So kita suruh create, kena bagi information dekat dia, bagi explanation atau bagi proper instruction. Create HTML, CSS and JavaScript JavaScript for inventory mobile apps. Okay, kita try tengok. Enter. Dia buat kena buat lagi macam-macam. Ni kat mana? Dekat situ pula. Craft. Okay. Alright then. So verification is complete. Okay. So dia buat apa? Sekarang buat generations. Tengok dekat sini. Nampak tak? Dia bagi dah. Index dia apa? Kemudian dia ada apa? CSS. And then dia ada JavaScript. So once you dah, kita nak test sama ada betul tak betul apa yang dia buat ni. So kita pergi dekat sini dekat you punya section tu, section 2 ht.dot section 2 kan. Dekat lab 4 ni kita create satu, dah ada ke? Section 2 kan lab 4 section 2 kan dah ada dah inventory kat sini. Sebab saya just copy daripada yang lab kawan awak. So kita create lah inv kan, new folder kat sini lah, INVEN invent. Okay, so pergi dekat sini, then awak kena create apa, pergi dekat bracket, awak kena create, just copy lah yang invent ni, pergi dekat sini, bawa save changes dulu apa yang ada tu dekat sebelum ni. So dekat sini kosong lagi kan. Okay, kosong lagi. So kita create new file kat sini, new file index.html. Kan dia suruh kita bagi ni kan. Mana tadi? Ni. Dia ada JavaScript, script.js. Untuk CSS punya style.css, dan untuk yang index HTML punya index.html. Kita kena create 3 benda ni. Okay. So saya just copy je lah yang style CSS index dah ada kan. Copy, Ctrl C, pergi dekat sini, lab for invent. Okay, and then dekat situ lah kan. Ataupun pergi dekat sini pun okey juga. New file, Ctrl V, dah selesai. Ctrl S. Kemudian satu lagi apa? JavaScript kan. Sorry, JavaScript ni. Saya just copy je.
Control C. Then pergi dekat bracket, just create je dekat sini, new. Control V. Then Control SF, kosong lagi lah kan. Tapi kita nak copy benda ni. So kita start dengan JavaScript dulu, just copy. Hopefully awak nampak, awak tengok je dulu. Saya just explain je. Nanti lepas ni awak buat sendiri. Baru awak kena rakam lah kan sendiri. Boleh rakam kan? Pakai Active tu, macam apa yang saya buat tu, ataupun apa-apalah. Active, saya guna Active Presenter. Awak kena rakam sendiri. Okay, saya just copy je. Copy. Pergi dekat sini. Yang ini apa? JavaScript, script.js kan? Pergi dekat script.js. Sini just copy je. Paste. Control S save. Dia ada error lagi kan? Tak apa. Then next. Mungkin ya, kadang-kadang ada error lah kan. Style. Pergi dekat yang style punya. Style. Control V, Control S save. Oh, salah copy. Dia copy dekat sebelah sini pula. Ni apa? Style. Okay. Control V, Control S save. Next ialah HTML punya. HTML. Yang ni HTML ni kan. So pergi dekat HTML. Yang HTML punya ke atas. Ni aku just copy. Copy tu kan. Pergi dekat sini again. Control V, Control S. So kita dah ada dah ni. So sekarang ni nampak tak, kita dah ada complete website kan, index, script, JS. Semua dah siap ni kan. Awak boleh preview ni. Macam mana nak preview? Just complete view. Preview. Preview show. Preview pen. Boleh nampak kat sini. Dah siap dah. Dah ada. So then kita boleh preview benda tu. Pergi dekat sini. Ni localhost ni. Pergi dekat mana? Ni session lab 2. Session 2. Lab 4. Dekat invent, INVENT. Bila awak klik je invent dekat situ, dia akan keluar, nampak. Oh, betul kan? Product name, product 1, quantity dia 10. Bila tekan add inventory, dia akan taruh dekat situ. Nampak tak? Ini kenapa besar? Sebab kita guna mobile apps. Kita create mobile apps. So then, once you dah create ni kan, okay, mobile apps ni, apa yang you kena buat? You boleh convert into APK file, APK punya tu. So then you kena masukkan dalam satu web yang itulah web to apps punya tu, web to apps. Web to apps. Web into apps punya website ni awak boleh pakai ni, web into apps, untuk awak boleh tu. Tapi awak kena sign in lah dulu. Untuk awak nak apa tu, awak nak convert into apps lah, masukkan dekat dalam dia punya Android tu kan, Android phone ni kan. Saya punya ni tak sure ni saya pakai apa. Awak kena sign up lah. gmail.com password saya tak ingat ni, saya tak tahu. Saya sign up lah, sign up dulu, register. Kita address, email, password ni SM3 lah, gmail.com. Lepas tu password dia dipakai tak password yang simple? Dia nak yang banyak punya password yang saya pakai je yang ini, use securely use. Okay, yang ini just copy je. Control C, Control V, under a robot. I just taruh kat sini dia punya password tu. So mudah. PWD buat into app ni. Password. So under a robot, register. Can dia kata apa? Already taken. Macam mana pula already taken dia terus Control C. Robot capture, register. Banyaknya. Alright then. Banyak sangat. But anyway, untuk awak nak kena tu kan,
Saya pakai ni je. Just copy je. Supaya saya tak lupa. Okay. Awak register dulu. Okay. Once you dah register, then URL ni. Oh, satu lagi benda yang awak kena buat kat sini. You kena convert you punya apps into URL. So, you kena ada URL punya tu, tiny URL lah. Boleh ambil tiny URL. Tiny URL. Okay. You bukan tiny. Untuk you nak publish. Okay. Yang ini untuk dia shortcut ni. Tapi untuk you host, you kena publish dulu. But anyway, maknanya awak dah boleh buat lah yang ini. Itu je yang saya nak tunjukkan sebenarnya. Okay. Ada soalan tak? Kita dah habis dah ni. Kita dah buat dah yang ini. Maybe 10 minutes ya, dah lebih pun. Okay. Saya expect 50 minit lah. 25, 10, 15 kat sini lebih. Okay, ada soalan? Tak ada. Yeah, alright. Then so that's it untuk hari ni. So lempat dah habis. Minggu depan saya nak tanya awak. Minggu depan kan kita akan bercuti pada berapa? 19 hari bulan. Awak kan? 19 hari bulan start cuti ke 20? 19 kan? Betul 19. Tak ada cuti, sir. Oh, tak ada cuti dah. Mid-sem tak ada kan? Tak ada. Sebab apa? Tak ada. Oh, tak ada. Maknanya kita continue lah. Terus je lah. Okay, right. Maknanya saya punya cadangan 16 hari bulan tu test. Kalau tak ada cuti, maknanya kita boleh buat lah 23. Kita ada masa 2 minggu. Awak ada masa 1, 2, 3 minggu. Awak ada masa 3 minggu, 23. 16 hari bulan mungkin kelang kabut kan. Awak ada 2 minggu tapi kelang kabut lah sikit kan. Dia punya test je lah. Bab 1 sampai bab 3, lab 1 sampai lab 3. Soalan dia bergantung pada awak punya itulah. Kalau awak nak buat yang online punya, soalan dia simple, susah sikit lah. Okay, susah sikit je. Kalau yang face to face punya test, dia punya soalan dia susah, tapi tak macam yang apa tu lah, online lah kan. Senang sikit lah maknanya. Susah tapi tak macam lain. Senang lah. Okay. Boleh Awak nak pilih yang mana satu? Online ke face to face? Saya dah tanya sebelum ni kan. Saya nak confirmkan ni. Bentuk-bentuk soalan dia. Bentuk-bentuk soalan. Ni yang lepas-lepas punya. I'm not sure dia punya bentuk soalan ada dekat sini. Tak ada kot. Tak ada. Saya tak ada soalan kat sini. Okay. Saya tak ada bentuk soalan dia. Anyway, let me see. Mungkin ada kot. Saya tunjuk. Final. Okay, final. DAT 213303. Oh, ada juga. Final. Kan. Yang macam test lah lebih kurang. Test 1, 2. Sekejap saya. Test 1. Ni bila punya October 31. Ni yang terkini punya test 1 ni. Yang awak punya test. Nah, anyway, bentuk soalan dia. DAT 213303. Baru lagi ni. Ini. Saya tak ada tu. Okay, saya tunjukkan. Kan nak saya tunjukkan dekat awak tak ada. Tak boleh tunjuk dekat tu. Yang terkini punya. Sekejap saya cari dulu. Saya nak tunjuk sikit je. Awak bentuk-bentuk soalan ni supaya awak tak inilah tak terkejut lah kan soalan dia. Ya, saya letak dekat sebelah apa nama tu, monitor sebelah lagi. Saya cari dulu supaya saya boleh tunjukkan dekat awak. Macam mana teks 1 final. Teks 1 question.
Test sikit jawapan. Soalan kita sikit tu. Sebentar. Soalan. Test soalan. Ya, saya nak tanya awak tu lah. Awak nak online ke awak nak face to face ni sekarang ni? Tapi saya nak tunjukkan dekat awak betul bentuk soalan dia. Okay. Nak online? Ya ke? Semua-semua nak online ke? Itu yang saya nak tanya tu. Kalau semua-semua nak online, kita buat online. So, and then cadangan yang kedua, nak buat 16 hari bulan. Awak nak 16 hari bulan ni ke minggu depan ataupun 23 hari bulan? Itu yang soalan kedua. Saya ada satu ni yang saya nak tunjukkan dekat awak. Okey, yang ini ni. Oh, sorry. Oh, kat mana saya nak tunjuk tadi? Oh, ni dia. Okey, yang ini, tapi ni bukan soalan test 1. Ini soalan test 2. Okay, ini soalan test 2. Itu yang test 2 punya. Soalan dia memang complicated lah. Sebab ni soalan sistem. Contoh soalan Contoh soalan. Dia suruh awak create product view gallery. Dia buat suruh user system admin record. Dia suruh paparkan dia punya senarai pengguna admin, customer record, senarai pengguna, shopping cart. Dia suruh tunjukkan shopping cart ni, shopping cart ni. Macam ni shopping cart. Dia ada ni, lepas tu add to cart, dia masuk dekat sini. Lepas tu shopping record, supplier record. Supplier record sama macam dekat atas lah. Macam dekat customer record, dia cuma supplier je. Dan shipper record sama juga dengan dekat atas. Cuma yang ini shipper je. Ni dia punya jawapan sekali ni. Create a database. Awak kena create database je. Table name. Tapi yang ni test 2. Sebab ni tak ditunjuk dekat awak dulu lah kan. Sebab ini test 2. Okay. Saya nak tunjukkan yang test 1 sebenarnya. Test 1. Okey, test 1. Soalan test 1. Lama-lama punya. Sekejap saya cari dulu. Test 1. Test 2 buku sekitar. Test 3. Sebentar skema yes. Supaya awak boleh itu skema soalan yang final punya saya tunjukkan yang tahun lepasnya final. Okey lah, saya tunjuk dekat awak. Okey, nampak tak soalan dia? Ni soalan final exam. Skema jawapan final semester 1 2022-2023. Okey. Ni soalan dia. Contoh soalan sama macam test 1 sama dengan final lebih kurang. Final ni dia senang daripada soalan test 1 online. Okey. Dia suruh buat apa? PHP pattern punya tu pakai apa? Pakai conditional punya statement. Nampak pattern So awak ada pattern. Ni sampai lab 3 ada pattern sebab dia chapter 2 dia ada conditional. Chapter 3 ada conditional. Yang ini array. So awak kena create dalam bentuk table. Awak kena buat array dan kena paparkan dalam bentuk table. Okay. Yang ini pun sama juga. Create array dan paparkan dalam bentuk table juga. Yang ini just cakap-cakap je lah. Boleh nampak kot. Boleh nampak ni. Set 5 invalid variable names for PHP.
Kemudian yang ini dia suruh apa? Write an HTML interface and use JavaScript to convert US dollar to Malaysian ringgit RM. So kita tulis kat sini something dan kita dapat. Yang ini sama macam yang tadi kita buat. Soalan 2 tadi sama. Tapi tak ada button dekat sini. Kalau kita klik button, automatically tukar dan dipaparkan balik semula dekat sini with MYR, MYR punya tu. Sama soalan nombor 2 tadi. Lab tadi. Okay. Yang ini dia suruh awak buat paparan receipt. So kena buat dalam bentuk table lah. Dia ada dia punya 2 columns dekat sini. Ada 2 column. Ni single column, 2 columns. Itu yang column tu awak boleh guna apa nama tu? Awak boleh pakai grid ataupun pakai table pun boleh. Ini pakai table je. Yang ini yang paling simple rasanya. Okay, just table macam biasa. Sama macam dekat atas tu. Yang ini apa? Create a function. Ni create function. So dia ada function sum ke whatever kan. And then strict requirement dia nak yang let variable x. Oh ni. So call the function with 5 and x for apa dia nak ni? Additional of 2 number. Simple je kan. So untuk function dia ni je and then return z. Lepas tu echo je sum. Sum tu yang dia call tadi. Bila dia submit ni sum ni kan dia function ni. Bila argument dia 5 dengan 2. Okay, dekat situ. Kalau tak ada argument kita pakai apa? Globals. Boleh juga pakai globals. Kalau tak ada argument dekat situ. Kalau dia letak terus je okey, tak ada masalah. X and Y. Kalau tak pakai globals, taruh dekat X sama dengan 5, Y sama dengan 10, baru awak kena taruh dekat sini. Globals Z, X, boleh juga. Sama. Awak dah belajar kan? Okay, yang ini boleh juga. Okay, contoh-contoh lagi. Ini create form. Bila tekan submit, ini pun apa dia buat ni? Submit. Accepting to inputs number. Get method. Oh, dia suruh buat form je. Ni dia suruh buat form. Simple je. Just kena buat. Tapi yang penting dekat sini ada form action tu. And then method. Form action dengan method. Dia suruh apa? When submit. Oh, ni open add PHP dekat action. Add.php. Dekat mana? Method get. Kan? Method get form action. Itu yang penting. Lepas tu lagi. Ni sama dengan soalan test 1 tau. Tapi yang ini tak masuk lagi Sebab yang ini chapter 6. Kita tak masuk. Yang ini database punya. Nak create database. Tak masuk dah. Masuk. So tadi itulah ada satu soalan yang tak masuk. Yang lain semua dah masuk. Oh, satu soalan yang kecil pula tu D. Creating table. Ada D je. Soalan berapa tu? Soalan 4 ke? Soalan 3. Ada 3. Ada satu lagi soalan kot ni. Kalau baru dia biasa 4 soalan. Ada soalan 4. Write an HTML program to create the following page layout. So dekat sini ada navigation bar. Awak dah belajar dah kan? Okay, navigation bar. Ada dia punya yang ini jumbotron. Dan dekat sini ada 3 kolom, 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Ni pakai grid. Oh, awak punya yang lepas tak pakai grid. Awak tengok member awak punya section 3. Saya tak pasti. Oh, awak punya pakai grid kan? Awak punya pakai grid lah. Section 3 yang tak pakai grid, pakai table. Okay, tapi awak punya okey lah. Ni ada navigation, jumbotron, grid, pakai column grid, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian cut dan footer. Dekat bawah ni ada footer copyright. Simple je. Oh, ni jawapannya. Okay. Ni ada satu soalan kecil je yang dalam final ni yang soalan untuk chapter 6 database. Yang lain tu sama macam test 1 punya soalan. Inilah contoh test 1 punya soalan Okey, dah selesai. So maknanya dah selesai lah sebenarnya awak punya ni untuk hari ni punya dah lebih 13 minit. Alright then. So setakat tu je lah Kalau ada salah boleh tanya sekarang. Alright then, okay, bye. Thank you, sir. Alright then.